Gurwara ialah tempat ibadat khusus untuk pengganat beragama Sikh. Tempat ibadah ini terbuka untuk semua jatina, umur atau anutan yang ingin mengetahui agama Sikh secara lebih lanjut dan mendalam. Boleh dikenal pasti secara jelas dengan adanya suatu bendera khusus yang berkebari di penggarangan bangunan tersebut. Semua gurwaras mempunyai langkah dewan di mana orang boleh makan makanan vegetarian percuma yang disajikan oleh sukarelawan di gurwara. Sebuah gurala dapat dikenali dari jarak jauh dengan tiang bendera tinggi yang membawa nasin sahib bendera Sikh. Selepas bersujud, perempuan Sikh akan duduk di sebelah kiri, manakala lelaki Sikh akan duduk di sebelah kanan. Sri Guru Ratna Sahib diletakkan pada kedudukan yang tinggi serta diberi penghormati yang paling angkuh oleh penganut Sikh. Gawara merupakan daripada bahasa Punjabi. Istilah Gawara berasal dari kata Gu, rujukan kepada guru Sikh, dan Dwala yang bermaksud pintu masuk di Gurmukh Hill. Gawara yang bermaksud pintu gerbang yang dapat dicapai oleh guru. Seni bina yang diilhamkan Harmandir Sahib, tempat ibadat paling utama yang dan suci berasaskan unsur Mengha dan Sikh, sering menjadi kebiasaan dalam pembinaan Gawara baharu sejak abad ke-21. Titik tumpuan utama ialah sebuah dewan yang menempatkan kitab suci orang Sikh, iaitu Guru Granth Sahib. Suatu kemah dipasang di atas kitab Granth Sahib di suatu tempat atau tingkat lebih tinggi daripada tempat duduk jemaah. Gawara tidak mengikuti sebarang ciri binaan yang khusus selagi ia memenuhi beberapa keperluan utama. Sebuah gawara dapat ditemukan dengan melihat tiang bendera yang mengibarkan bendera nisan sahib dan berwarna oranye atau kuning, mempunyai lambak Sikh. Untuk bahagian saya akan menerangkan penggunaan Gurdwara. Tempat ini ialah tempat pemujaan bagi penganut agama Sikh di India dan luar negara. Tempat yang sesuai untuk menjalankan perniagaan jemaah, perjumpaan, perkahwinan dan majlis istiadat lain. Semasa perayaan ialah berfungsi sebagai pusat ziarah, dewan umum untuk jemaah, tempat makanan disediakan dan dihidangkan kepada mereka, tempat perbincangan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan akhir sekali juga mempunyai sekolah yang dilampirkan untuk memberikan ajaran agama. Sekarang saya akan bercakap tentang penerangan tambahan. Gurdwara mempunyai 3 ruang di mana-mana. Tiada patung atau gambar di Gurdwara kerana penganut Sikh mempercayai Tuhan tidak mempunyai rupa fizikal. Satu darbar sahib di mana ia adalah dewan utama di Gurdwara dan tempat untuk guru Sikh semasa dan kekal. Takhat atau takhta yang ditinggikan di kedudukan pusat yang menonjol di mana tulisan suci Guru Granth Sahib diletakkan. Langgar yang merupakan dapur komuniti. Terdapat kemudahan lain seperti bilik kemudahan perubatan, perpustakaan, taman asuhan kanak-kanak, kelas bilik mesyuarat, taman permainan, tempat sukan, kedai hadiah dan akhirnya bengkel. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang sejarah Gurdwara. Gurdwara pertama dibina di Kartarpur di tebing Sungai Ravi di wilayah Punjab, iaitu di negara India. Ia dibina oleh Guru Sikh pertama, iaitu Guru Nanak Dev pada tahun 1521. Sekarang terletak di daerah Narowal, Punjab Barat, iaitu di negara Pakistan. Selain itu, pusat-pusat pemujaan dibina sebagai tempat di mana orang Sikh dapat berkumpul untuk mendengarkan guru memberi ceramah rohani dan menyanyikan pujian agama untuk memuji wahai guru. Ketika penduduk Sikh terus bertambah, Guru Hargobind, iaitu Guru Sikh yang ke-6, memperkenalkan kata Gurdwara tersebut.
Selain itu, di setiap rumah Sikh, mereka mempunyai ruang mereka sendiri untuk beribadah atau dinamakan Gurdwara sendiri untuk membaca Adi Granth. Apabila masyarakat berkumpul di Gurdwara untuk menyembah Sri Guru Granth Sahib, ia juga digelar sebagai Adi Granth dan Granth juga digelar sebagai guru. Mereka berkumpul di sana untuk menyanyikan tulisan suci dengan nada muzik, melakukan penafsiran dan melakukan upacara ritual dan kebaktian seperti membaca mantra, membaca pujian dari Adi Granth, melakukan permohonan untuk meminta restu ilahi, mengingat sejarah mereka dan menegaskan kembali visi mereka untuk mewujudkan sebuah negara yang berkuasa agama Sikh. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Hari Vaisakhi merupakan perayaan utama dalam kalender Sikh sebenar memperingati penumbuhan Hasau pada tahun 1699. Sambutan Vaisakhi yang jatuh pada 14 April setiap tahun menandakan permulaan musim menuai mengikut kalender masyarakat Punjabi Sikh. Walaupun tidak ada cuti umum bagi perayaan ini, pejabat awam dalam kalangan masyarakat Punjabi Sikh dibenarkan mengambil cuti tanpa rekod bagi menghormati sambutan perayaan yang bermakna ini. Selain itu, etnis Sikh telah berhijrah ke tanah Melayu pada tahun 1870 melalui proses migrasi dan telah bermasautin di Malaysia lebih kurang 150 tahun. Salah satu penempatan pertama Sikh di Malaysia adalah di Bandar Bersejarah Taiping, Perak. Budaya masyarakat Sikh ini termasuklah ibadat lagah ataupun bermasuk dapur, iaitu menghidang dan memberi makanan percuma kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira kaum, agama, kepercayaan dan latar belakang laga disediakan di setiap gurdwara, iaitu rumah ibadat masyarakat Sikh. Peranan agama dalam memupuk dan memelihara hubungan etnik yang harmoni di Malaysia. Negara Malaysia terkenal popular dalam kalangan negara-negara Asia yang lain sebagai sebuah negara yang hidup secara harmoni dalam aman damai dengan mempunyai masyarakat makmur yang datang daripada berbagai etnik. Mengikut sumber rujukan, orang Malaysia mempunyai sekitar 200 kumpulan etnik di sekitar Semenanjung Malaysia dan di sekitar Sabah dan Sarawak, seperti orang keturunan Tamil, Telugu, Punjabi, Hokkien, Jawa, Melayu dan lain-lain. Ramai orang di sekitar pelosok dunia hairan akan kunci keharmonian dan kedamaian yang wujud di antara rakyat Malaysia. Hal itu sebenarnya datang daripada kewujudan pelbagaian agama yang menjadi asas kepada setiap kumpulan etnik tersebut. Agama memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan memelihara hubungan etnik yang harmoni dengan menitik beratkan kepentingan mempunyai nilai-nilai pemersatuan dalam kalangan penganutnya. Kumpulan etnik yang berpegang kepada ajaran agama mereka akan menyedari kepentingan dan kebahagiaan bertolak ansur dan bersatu padu dengan kalangan kumpulan etnik yang lain. Selain itu, setiap agama mempunyai ajaran nilai moral di mana mereka digalakkan untuk memahami dan menghormati keperbedaan dan keunikan atau perbezaan seseorang tanpa mendiskriminasi mereka untuk keperbedaan budaya atau adab mereka. Ini telah menjadi faktor
Pertama, kerana hubungan perpaduan mula terjalin awal-awal ketika Buruh Cina dan India dibawa masuk ke negara Malaysia. Begitu juga agama merupakan medium bagi pembentukan identiti baru bagi rakyat Malaysia. Hal ini berlaku kerana kewujudan pelbagai agam perayaan dan adab di negara Malaysia. Rakyat Malaysia sentiasa mempunyai perasaan ingin tahu atau mengenal pasti atau belajar tentang pelbagai perayaan ini. Tujuannya disambut keunikan setiap kumpulan etnik tersebut dan sebagainya. Oleh itu, mereka mula mengambil bahagian dalam pelbagai acara sambutan perayaan yang diadakan di negara Malaysia seperti ia merupakan budaya mereka sendiri dengan memakai pakaian tradisional agama lain, mempelajari cara dan memasak masakan kumpulan etnik yang lain ini. Ini telah mewujudkan rakyat Malaysia yang mempunyai semangat bersatu padu dan mengukuhkan semangat perpaduan dalam diri mereka dengan menganggap semua orang sama seperti mereka. Kesimpulannya, agama telah menjadi asal pembentukan sikap perpaduan, keharmonian dan kedamaian di negara Malaysia. Tanpa kewujudan agama ini, rakyat Malaysia mungkin telah berpecah belah sejak lama dulu dan mungkin rakyat Malaysia tidak akan mencapai kemerdekaan yang mereka mempunyai pada hari ini.